ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayang dan kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala baginya rahmat, cucunya rahmat kepada kita. Allah taala bagi nikmat yang cukup banyak kepada kita, maka menjadi kewajipan kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati dalam keadaan kita tidak menjadi muslim yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sediakanlah bekalan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah bekalan yang akan berfaedah untuk diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan hendaklah kamu berbekal, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Tuhan yang Esa, yang kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini bersifat dengan berbagai-bagai sifat, tetapi di antara sifat yang paling pentingnya yang bersifat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rahmah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rahmah. Sebelum pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, Allah taala telah tertulis di sisinya bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemarahannya. Ini disebut di dalam hadis sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemarahannya kepada hamba-Nya sebelum pada kita dicipta dan dihantar ke bumi ini lagi. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang bersifat dengan sifat rahmah, sama ada berbentuk rahmat ataupun berbentuk rahim. Rahman kepada segala manusia yang berada di muka bumi ini, sama ada manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia itu belum lagi beriman ataupun ingkari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah taala masih Rahman kepadanya.
Allah tidak menurun azab kepada mereka sedangkan mereka mengingkari, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia di dunia ini. Jikalaulah Allah Subhanahu wa taala kehendak supaya menghancuri, supaya mengazab makhluk-makhluk yang tidak beriman kepada Allah di dunia ini ataupun yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, nescaya tidak akan kekal sesuatu pun di dunia ini kecuali sedikit sahaja. Itu tanda dan dalil yang nyata bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rahman kepada makhluk yang berada di dunia ini, bukan sekadar manusia sahaja, malah selain daripada manusia pun terdapat ataupun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan rahim. Allah taala rahimun, tetapi rahimun bil mukminin. Allah taala rahmat, kasihan belah di hari akhirat nanti hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada mereka yang beriman dan patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim. Sedang jemaat yang dihormati sekalian, jikalau kita buka Mushaf Al-Uthmani ataupun Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ditulis dan yang dihimpun semasa Daulah Uthmaniyah, kita dapati bahawa setiap surah akan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah sahaja. Dan kita dapati pula awal-awal surah di dalam Al-Quran, iaitu Alhamdulillah, surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala juga sifat dengan sifat Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga bagi pendapat yang mengatakan basmalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ini tanda kata sifat rahmat, dan Allah tu sangat rahmat kepada kita yang selaku makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala suka supaya kita juga bersifat dengan sifat rahmat. Suka supaya kita bersifat dengan sifat rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis yang sahih, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati, kasihan belas kepada mereka man secara sirah umum. Man ni termasuk dari sirah umum, sesiapa sahaja. Man la yarhamun nas, yang tidak merahmati, kasih belah, sia kurang, tasya kepada mereka, annas kepada manusia. Orang yang tidak rahmat kepada manusia, hadis menyebut secara umum annas. Kalaulah kita tengok di dalam lafaz-lafaz hadis Nabi juga ayat-ayat Al-Quran, bila mana disebut annas, maka ia mencakupi pada ghalibnya mukmin dan kafir. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pesanan yang cukup penting bagi kita, menyebut dan mewasiat kepada kita supaya kita merahmati manusia yang berada di dunia ini. Kerana bila mana kita tidak merahmati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati kita juga. Ini merupakan satu perkara yang jelas di dalam sebuah hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Merahmatilah kamu orang ataupun mereka yang berada di muka bumi ini, nescaya kamu akan dapat rahmat daripada Allah, daripada mereka yang berada di langit. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Oleh itu, ini merupakan tanggungjawab kita. Selain daripada kita mesti merahmati diri kita, kita juga mesti merahmati mereka yang berada di sekitar kita. Kita mempunyai nafsu,
mempunyai nafsu yang karuk, nafsu yang jahat, disusun dan dibawa pula oleh iblis laknatullahi alaih, syaitan, maka kita diheret, ditarik supaya melakukan perkara-perkara yang menyalahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala merahmati kita. Sebab itu ayat Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ma rahima, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jikalau kita nak ambil email yang cukup dhaif kita, mari jadi neraca ataupun palang rai untuk nak heret diri kita supaya jauh daripada maksiat dan godaan syaitan iblis laknatullahi alaih, nescaya kita akan kalah. Tetapi Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala tolong kita dengan menambahkan lagi keimanan dalam jiwa kita, maka kita dapat kuasa dan dapat mengatasi benda-benda yang karut dari diri kita. Ini terhadap diri kita. Kita juga dengan manusia yang berada di sekitar kita, menjadi suatu yang biasa bahawa akan timbulnya benda-benda yang tidak diingini, akan timbulnya perselisihan. Oleh kerana Allah Ta'ala cipta manusia dari seorang kepada seorang mempunyai pemikiran yang tak sama. Kalau tidak, mengapakah ahli sunnah wal jamaah bersalah pendapat? Bukan sekadar dalam masalah fiqh, bahkan forok kepada usul dalam masalah akidah juga adanya perselisihan hatta di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis mengenai Nabi Isra Mi'raj, Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi balik, Nabi cerita, maka sahabat bersalah pendapat. Adakah masa Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'raj, di Isra dan Mi'raj naik ke atas, Nabi tengok Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Satu riwayat hadis sahih kata Nabi tengok, satu riwayat Nabi tak tengok. Nuru wa anna yarah. Kedua-duanya adalah merupakan hadis sahih. Tetapi semua sahabat tidak ada khilaf dari sudut pendapat ataupun dari sudut akidah bahawa apabila kita mati nanti kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Usul tetapi furuh adanya sedikit perselisihan. Riwayat kata manusia yang Allah Taala cipta, hatta ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh tak kena riwayat. Tubik mazhab, pak mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rapat-rapat berlaku tu gua nak murid, tapi timbulnya perselisihan. Tapi Allah Taala jaga selisih tak apa, tapi di bawah lingkungan perselisihan yang dikehendaki oleh Allah Taala, tidak melebihi, tidak melampaui batas hingga sampai menzalimi satu akan satu yang lain. Ini merupakan suatu perkara yang biasa. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allahu akbar. Kecuali mereka yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kata kita sangat perlu pada rahmat Allah dan manusia, dan Allah Taala bagi wasiat menyuruh memerintah kita supaya kita merahmati manusia juga yang berada di dunia ini. Janganlah kita ingat bahawa jangan kita fikir bahawa bila mana dia bukan beragama dengan agama kita, maka boleh kita buat dengan dia sekehendak-kehendak kita dengan melampaui batas-batasan yang dicatat ataupun yang dibataskan oleh agama kita. Tidak boleh sama sekali. Sejarah cukup banyak menyaksi hal-hal demikian. Semasa Nabi, semasa khulafat, hingga sampai setengah-setengah qadiyah dihukum kepada orang yang bukan Islam kerana orang Islam menzalimi dia. Ini merupakan satu perkara yang cukup jelas dalam sejarah dan hakikat yang sebenar yang berlaku semasa qurun as-salasah al-ula min akhyarul qurun. Ini jelas. Kurun 3 kurun yang berlakunya benar ni. Oleh itu kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kedua coba biar kita, maka marilah kita ambil jejak langkah yang diajar, yang dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Di sananya ada cara-cara untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut dalam sebuah ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ini merupakan ciri-ciri, tugas-tugas, sesuatu yang boleh menghasilkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin juga mukminah, lelaki dan wanita yang beriman kepada Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka merupakan wali kepada sebahagian lain. Kasih sayang wala gimari sesama mukmin. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh supaya melakukan kebaikan, suruh buat baik, ajak orang mari sembahyang, suruh orang puasa, suruh orang buat kebajikan. Ini ciri pertama. Ciri pertama tadi hub wala sesama mukmin. Yang kedua, suruh orang buat baik. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan ia mencegah mereka daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara yang menyalahi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, wa yuqimuna as-salah, mereka mendirikan salah, wa yutuna zakah, mereka menunaikan zakah, wa yuti'una Allah wa rasulah, akhir Allah Ta'ala katuk semuanya, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Allah atfun amal al-khas fil haqiqah. Sebab semaya taat kepada Allah, suruh buat baik taat kepada Allah, lagi buat jahat taat kepada Allah, wala sesama mukmin taat kepada Allah. Akhir sekali Allah Ta'ala berfirman, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul, benar yang benar daripada Allah yang berada di dalam Al-Quran, benar yang benar berada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti ikut. Walaupun manusia menyalahi pendapatnya dengan hadis, kecuali hadis itu adanya makna-makna yang diterang dan disebut secara jelas oleh ulama kita bahawa sekehendaknya sikit-sikit sama dengan pendapat, okey, tak apa. Tetapi kalau menyalahi betul-betul dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran, maka Al-Quran dan hadis Nabi semua mesti rojak klik kembali. Dan itulah tempat rojak kembali empat mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i kita, dan Imam Ahmad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu tentu sekali, Allahu Akbar, sayarham. Kalau kita mengaji nahu ni, saya rahasi ni lil mustaqbal. Tetapi ada ilmu balaghah, apabila ayat atau kata-kata disebut dengan saufa atau sa, dia memberi makna takkid lagi, lebih teruk lagi, lebih jelas lagi, kata tetap kita akan pergi situ, tetap kita akan sabar, tetap kita akan boleh. Allah Ta'ala cerita tetap kita akan boleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Itulah sebuah ayat Al-Quran yang menjadi gambaran umum kepada kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu marilah kita rahmati diri kita, merahmati manusia yang berada di muka bumi ini sebagai imtithalan li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan dapat kemenangan di akhirat nanti, dan kita akan dimasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka yang akan dapat rahmat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan banyak setara mana, kalau Allah Taala tak merahmati kita, kita tak akan masuk syurga. Tapi rahmat Allah Taala meluasi semua mereka yang beriman kepada Allah, dan dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak akan dapat rahmat kecuali kita kena turut perintah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidup kita di dunia ini yang serba ringkasnya kita akan belayar bersama
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita ikut jejak langkah yang diajar, yang dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah cara yang kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tak betul dan tidak mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali kita tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Nabi kata, aku tinggal untukmu dua perkara, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang dalam mafhum, dalam makna yang umum, yaitu cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita belajar dan kita contohi apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita banyak selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat kita akan dapat syafaat daripada Nabi kita di hari akhirat nanti, hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'in fa'aminu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن والاهم أجمعين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله شرا خيرا اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام وأهله شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.